والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini diizinkan kita untuk berada di dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis pemengingati Allah Taala, majlis peringatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengingatkan kita dari mana kita, apa kerja kita di sini, lepas ini ke mana kita agaknya, selamat ke tak selamat, bahagia ke menderita. Itu nak kita bincangkan pada pagi ini. Dari mana kita datang? Kita datang dari syurga. Kerana roh kita dulu pernah berada di syurga melihat Allah Subhanahu wa taala. Roh kita dia pernah tengok Allah tau. Allah tanya roh kita ni, badan tak ada, roh aja. Alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhan kamu? Roh-roh kita menjawab, qalu tu berkata mereka tu artinya roh-roh tu cakap, bala syahidna, bahkan kami menyaksikan kamu ya Allah. Maknanya roh kita ni pernah tengok Allah di dalam syurga. Kerana kita dulu berada dalam syurga melihat Allah. Kerana nak tengok Allah tu hanya di syurga saja. Lain dari syurga tak dapat, Tuhan tak benarkan. Tapi bila roh tu bersatu dengan jasad kita, dah jadi badan, sampai tua, sampai dewasa, sampai remaja, dah lupa kita tentang penyaksian itu. Kita lupa bahawa kita ni pernah menyaksikan Allah Ta'ala. Sebab itu, bagi orang-orang yang belum beriman, kalau nak digolongkan dalam golongan orang yang beriman, dia mesti memperbaharui penyaksian itu. Jadi bagi kita, kerana bapak kita orang beriman, mak kita orang beriman, kita ni baka orang beriman, tak wajib lah. Tak wajib ada satu upacara mengucap dua kalimah syahadah. Tapi bagi orang kafir, kena ada.
Kena memperbaharui penyaksian itu. Kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dikira sebagai orang yang beriman. Setelah dia beriman, ada tanggungjawab, ada kerja. Bukan bebas gitu aja, ada kerja. Ikut apa yang Allah hendak kita buat. Itu kerja kita. Kata Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, apa kata Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk berbakti kepada aku, untuk beribadah kepada aku, untuk menjadi hamba-hamba-Ku. Jadi kita ni mesti menjadikan kita ni hamba Allah. Tak ada pilihan. Kerana Allah jadikan kita tu untuk menjadi hamba-Nya. Dan kita pun bersetuju untuk menjadi hamba Allah. Tak marah kita kalau orang panggil kita hamba Allah. Haji Ibrahim, kamu ni hamba Allah. Haji Ibrahim tak marah. Seronok dia. Bangga dia menjadi hamba Allah. Tapi kalau ada orang kata Haji Ibrahim, kamu ni hamba dunia. Nampak omong tau. Tak nak jadi hamba dunia. Timah, kamu ni hamba ayam. Marah dia. Mana nak jadi hamba ayam? Sedangkan perlakuan dia memang begitu. Maghrib je dia manggil ayamnya. Orang apa itu kalau panggil jadi dipanggil sebagai hamba ayam, marah dia. Meto je. Zul ni kan hamba dunia benar, nampak dia. Kerana kita tak suka jadi hamba dunia, tak suka jadi hamba ayam, tak suka jadi hamba kereta, tak suka daripada hamba yang lain daripada menjadi hamba Allah. Tapi kalau mikir hamba Allah dah macam seronok dia, sejuk dia. Kalau dekat kedai kopi dia ajak minum kopi, baru kita minum ustaz ni Kalau kita manggil dia hamba Allah. Walaupun dia itu mungkin tak pernah sembahyang, mungkin tak pernah menyembah dengan Allah, mungkin tak pernah berbakti kepada Allah Taala. Orang azan ni je. Orang apa itu pun kalau kita panggil hamba Allah, sejuk hatinya ya. Tapi kalau dia hamba dunia, kita kata dia hamba dunia, marah dia. Tak suka dia jadi hamba dunia. Itu kewajipan yang kita nak buat di dalam dunia ni. Itu bukan lama yang pun kita dalam dunia ni. Habis-habis antara 60 hingga 70 tahun. Itu kata Nabi tu. Hamba-hamba ataupun umat-umat aku kata Nabi, di dunia ni antara 60 hingga 70 tahun. Mana yang dah 60 tu bersedialah. Itu masa nak balik kampung ni ya. Dah 60 tahun. Yang 70 tahun pun begitu juga bersedia. Yang 75 tahun, 76 tahun itu subsidi dari Allah SWT. Tambahan, masa tambahan. Lagi nak bersedia. Macam orang cakap ni dah 80. Dah nunggu masa je. Dia dah masuk dalam masa kecederaan. Tahu masa kecederaan? Injury time, pandai. Bila-bila saja permainan boleh ditamatkan. Itu perkara yang akan berlaku pada kita. Ndak ke, tak ndak ke, bersedia ke, lalai ke, dia tetap akan berlaku. Sahabat-sahabat kita ramai yang dah tak ada ya. Dah balik kampung. Di sana besok akan dihitung. Kalau kamu melakukan kebaikan, kamu akan dapat hadiah istimewa dari Allah. Syurga dinantikan Allah, ada 8 syurga. Tapi kalau kamu kufur dan maksiat, Allah nantikan neraka. Terpulang kepada kamu. It is all up to you. Allah dah sediakan, Allah dah bagi panduan-panduan dalam hidup ni. Apa kata Allah? Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura, kata Allah. Sesungguhnya kami telah tunjukkan jalan kepada kamu, sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Orang yang dapat kebahagiaan dia jadi orang syukur. Orang yang dapat penderitaan, dapat azab, dia menjadi orang yang kufur. Itu janji Allah. Nak bahagia, jadi orang yang bersyukur. Nak bersyukur, syaratnya 2 aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Itu janji Allah tu. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah. Banyak ayat lain.
mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang menjadi penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Ndak ke tak ndak. Atas syaratnya berapa? Apa nak buat? Syaratnya berapa? 2, beriman dan beramal soleh. Senang ke susah? Senang. Apa susahnya? 2 aja. Senang ke susah? Senang. Apa yang senang? Nyebutnya cukup senang. Tapi nak beriman bukan senang. Beramal soleh pun tak juga senang ya. Beramal soleh itu apa artinya? Apa saja kita buat dalam hidup kita ni ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Whatever you do in this world must be in accordance with the teachings of Islam. Baru namanya amal soleh. Semayang cara Islam, pakaian cara Islam, pendidikan cara Islam, keluarga Islam, ekonomi Islam, negara Islam. Kalau belum, perjuangkan negara itu supaya dia jadi negara Islam. Nikah kahwin cara Islam, kenduri kenara cara Islam, puasa cara Islam, apa saja yang dibuat kena ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Tapi setelah beriman, bila beriman dan beramal soleh, dijanjikan syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka itu ada syurga-syurga yang mengalir. Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ada syurga, bawah syurga itu ada sungai. 4 jenis air sungai ada tu. Yang pertama air jernih ni, tak ada korak sikit pun. Ya. Sentiasa je suci air tu ya. Yang kedua susu. Nak minum susu apa? Nak minum susu Cap Junjung, ada sungai Cap Junjung. Nak minum susu Cap Tekoi, ada sungai Cap Tekoi. Nak minum susu FN, ada sungai FN. Ya, nak minum susu Das Lady, ada sungai Das Lady. Tak ada nama sungai Das Lady, nak minum apa? Ada aje. Itu susu. Yang hebatnya, sungai susu tu tak pernah masam-masam, tak pernah basi-basi. Sentiasa segar je, ya, sungai. Itu sungai susu. Yang kedua sungai madu. Sungai madu. Madu dalam dunia ni kalau besar ini botol, yang berapa harganya? Yang original tu. Paling common 60 atau 70 ringgit atau 100 pun ada tapi esok percuma aja, cedok aja. Khasiatnya lebih hebat daripada madu dunia ni tahu. Dan yang keempat minum arak. Sungainya cedok aja, perih tau. Nak minum apa? Bulldog, sungai Bulldog. Nak minum apa? Whisky, sungai whisky. Nak minum apa? Brandy, sungai brandy. Nak minum apa? Wine, sungai wine. Nak minum apa lagi? Champagne, sungai champagne. Nak minum apa lagi? VSOP, sungai VSOP. Nak minum apa lagi? Konyak, sungai konyak. Nampak? Cara ada ustaz ni. Nama arak pun hafal. Ya. Yang hebatnya, tuan-tuan dan puan-puan, di syurga banyak mana minum pun tak ada penin-penin. Tak ada mabuk-mabuk. Tak ada muntah-muntah. Ya. Elok aja berapa banyak. Dalam dunia ni minum segelas mabuknya setangki. Esok tak ada mabuk-mabuk. Sebab itu siapa dalam dunia ni minum arak, esok tak dapat minum arak di akhirat. Kecuali dia bertaubat. Itu lain cerita ya, bertaubat lain. Tapi kalau dia bawa dosa minum arak tu sampai dia mati, nanti di akhirat tak dapat minum arak ya. Ini dia. Kita tahu ke mana kita akan pergi. Kita tahu dari mana asalnya. Di dunia ni apa kita kena buat. Esok nak pergi ke mana? Dia pergi itulah yang jadi masalah tu. Selamat ke tidak, gembira ke menderita, bahagia ke sangsara. Itu yang kita nak fikir ni. Ini selalu memperingati antara satu sama lain tu. Itu sebab kita patut selalu berada di majlis ilmu. Kerana majlis ilmu mesti mengingatkan kita tentang kehidupan di akhirat. Syurga itu macam mana hebatnya.
neraka tu macam mana dahsyatnya kena tahu. Kerana Allah sediakan sama ada syurga atau neraka. Siapa buat baik, dia akan dapat syurga. Siapa buat maksiat, dia akan dapat neraka. Tapi dia mana tak? Tadi dah saya bacakan ayatnya. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Betul Allah ya. Sesungguhnya kami tunjuk kepada kamu jalan sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Alright, itu mukadimah. Minta maaf ya, lambat panjang mukadimah. 15 minit 29 saat. Mukadimah aja. Patutnya mukadimahnya 2 minit je. Untuk pagi ni sambung baca. Faslun fit tawqi ila Allah Ta'ala. Muka surat 121. Ini suatu pasal pada menyatakan segala jalan kepada Allah Ta'ala. Kita ni semua tengah berjalan ni. Ya, tak ada yang diam. Berjalan mereka. Lagi 1 saat lagi dekat. Lagi 1 saat lagi dekat. Berjalan ke mana? Ke akhirat. Semua tengah berjalan sekarang ni. Semua menuju ke akhirat. Saya orang itu, tuan-tuan orang itu, perempuan macam itu, berjalan mereka ni. Menuju ke akhirat. Mudah-mudahan dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita nak tengok Allah hanya di syurga. Lain tak tempat. Jadi macam mana? Ini suatu fasal, satu bab, satu perkara. Pada menyatakan segala jalan. Macam mana? Kepada Allah Ta'ala. Nak menuju Allah Ta'ala. Nak berjumpa dengan Allah. Ada jalannya. Mana jalannya? Buat segala yang disuruh. Tinggalkan segala yang dilarang. Esok kita akan berjumpa dengan Allah di akhirat besok. Akhirat tu perpindahan yang terakhir. Kita akan melalui 5 alam. Kita Allah proseskan kita melalui 5 alam. Yang pertama dipanggil alam akhirat. Bukan alam akhirat, alam roh. Minta maaf. Tersebut akhirat tu. Yang pertama alam roh. Di situ kita di syurga masa tu. Pernah kita tengok Allah dan sudah saya ceritakan tadi ya. Lepas tu tukar. Bila ayah kita berjumpa dengan mak kita, bersatu mereka, kita pun jadi, maka masuk kita dalam satu alam yang lain namanya alam rahim. Dalam perut mak kita. Ini tak lama, kejap je. 9 bulan 10 hari lebih kurang. Atau paling lama pun setahun ya. Betul tak? Itu alam apa keluarnya? Alam rahim. Lepas alam rahim kita akan keluar daripada perut mak kita masuk ke alam dunia. Sekarang ni kita di mana? Alam dunia. Di dunia sekarang ni tengok luasnya. Mana besar? Mana luas? Alam rahim ke alam dunia? Alam dunia lah. Semua bumi terbentang, langit tinggi di atas, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Itu dunia ya. Sekarang ni kita sedang berada di alam dunia. Di dunia ni kita ada tugas, ada kerja, ada tanggungjawab. Allah datang ke 5 hukum. Apa dia? Yang wajib, yang haram, yang sunat, yang makruh, yang harus. 5 hukum Allah datangkan. Kena buat betul-betul. Kena laksanakan betul-betul. Yang wajib mesti dibuat, jangan tinggalkan. Yang haram mesti ditinggalkan, jangan dibuat. Yang sunat buat sebanyak-banyak yang mampu. Yang makruh tinggalkan sebanyak-banyak yang mampu. Yang harus jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak menuju Allah ni, buat yang 5 hukum tu. Jangan tinggal yang wajib. Jangan buat yang haram. Yang sunat tu buat sebanyak-banyak mampu. Jangan curi Haji Bibion dengan sunat. Jalan sunat kan wajib. Tu yang tak buat tu. Di antaranya apa? Sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang wajib ada tak? Ada. Sebelum Zuhur 4 rakaat, lepas Zuhur 4 rakaat. Itu sunat belaka tu. Kena buat semampu-mampu mungkin. Bukan lama benar kita ni. Kalau tak buat esok apa dapat? Tak ada pahala esok di sisi Allah Ta'ala. Jadi kena buat, jangan malas, jangan menyegan. Buat yang sunat. Yang makruh tinggalkan. Jangan curi Haji Bibion. Macam-macam sunat juga curi Bibion. Makruh, haram je. Makruh tu artinya apa? Allah benci. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau Allah benci, malaikat suka ke? Kalau Allah benci, rasul-rasul suka ke? Kalau Allah benci, wali-wali Allah suka ke? Semua benci.
Cuma tidak dihukum, tidak didenda, tidak disiksa. Itu aja. Tapi benci. Allah tak pandang kita dengan pandangan rahmat. Allah pandang kita dengan pandangan benci. Kita minta kepada Allah, Allah bagi kan? Dia benci kita. Bagi ke tak? Ya Allah, ampunkan dosa aku, kata kita. Dia ampun Tuhan ke? Dia benci kita. Tak diampun lah. Sebab itu jangan buat yang makruh-makruh. Ya? Kerana makruh tu mendatangkan kebencian dari Allah Ta'ala. Bila makruh, jangan buat. Jangan kejim diri, makruh. Jangan makan tengah jalan, makruh. Jangan makan tangan kiri, makruh. Jangan, isap rokok makruh kan? Kali lagi nak tanya, dia isap rokok tu yang mana? Saya dengar ke sana, di sini aja. Isap rokok apa hukumnya? Haram. One more time. Isap rokok apa hukumnya? Haram. Apa dia haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau ada di antara tuan-tuan dan puan-puan ni isap rokok, berhenti. Berhenti dah sekarang ni. Mula dah sekarang ni. Niat dulu. Macam mana niatnya? Dengar niat ni. Nawaitu, ikut. Nawaitu berhenti merokok lillahi ta'ala. Itu niatnya. Ya. Tak ada je lah. Kalau itu bagi mereka yang isap rokok, orang tak isap rokok, tak apalah, baguslah. Tapi ingat, tak isap rokok tu, kenapa? Kerana nak mengelak daripada yang haram. Sentiasa dapat pahala. Nak kata tak? Kita tahu rokok tu haram, aku tak nak. Pahala tu. Bila tak nak, dapat pahala. Dia bagi orang pun tak nak. Beli lagi tak nak. Rokoknya haram. Ada 5 sebab mengapa rokok tu haram. Yang pertama, Allah kabur dengan kita. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Benda tu bahaya, buat juga macam berdosa. Saya tahu dalam ayam ni ada racun. Ada orang kabur betul ya? Ada racun ni. Saya kena lantak minum juga. Macam hukumnya? Apa hukumnya? Berdosa. Haram ya. Itu yang pertama. Yang kedua, merokok tu membazir. Membazir tak? Sebungkus rokok berapa harganya? Tak tahu baguslah. Yang tahu. Berapa? Hasil saya sekarang ni RM18 tau. Sebungkus 20 batang tu 18, agaknya lah saya tak tahu. RM18. Atau kalau RM18 sehari, kalau sebungkus sehari aja kan? Sehari RM18. Sehari RM18. Sebulan berapa? Sebulan berapa? 18 kali 30 berapa? Kan 200 lebih. Sebulan 200 lebih. Kalau 10 bulan 2,000 lebih. Kalau 20 bulan 4,000 lebih. Kalau 30 bulan berapa? 10,000 lebih. Kalau 10,000 lebih macam? Boleh pergi Mekah tak? Boleh pergi Mekah. Itu membazir. Orang membazir tu kawannya siapa? Gengnya siapa? Membernya siapa? Syaitan. Itu orang membazir. Jadi nombor 2, rokok itu membazir. Yang ketiga, kata Nabi, setiap yang memabukkan adalah arak. Setiap yang arak itu adalah haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan adalah arak. Setiap arak itu adalah haram. Jadi rokok mabuk tak? Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, rokok tu mabuk ke tak? Isap rokok tak ada mabuk. Tapi cuba ambil 2-3 batang rokok tu, rendam dalam air. Itu minum air ni. Mabuk tak? Siapa lalu buat kejap ni? 4-5 batang lah. Rendam dalam air, bila dah dilute ketong putih tu, minum. Mabuk ke tak? Kalau mabuk, tetap haram. Itu yang ketiga. Yang keempat, tiap-tiap rokok tu disembur dengan alkohol. Tahu alkohol? Tahu alkohol tak? Yang benda yang mabuk tu, dia tembakau tu dijemur, disembur begitu tahu. Supaya dia mengeluarkan bau yang wangi. Itu sebab rokok tu ada baunya lah. Kata memang wangi lah, saya tak ada ngatakan wangi pun. Jadi setiap sudah disembur dengan alkohol tu najis. Alkohol tu najis je ke tak? Bila kena pada rokok, najis lah tembakau tu.
Bila kita hisap, udah lidah kita kena najis. Ya. Yang kadang-kadang tengok kalau orang tengah hisap aku puih betul buang push lah betul Allahu akbar. Belum tak ada koma apanya. Tak ada kekoma lidahnya macam. Mengandungi najis. Dia bawa najis dalam sembahyang. Lebih-lebih kalau jadi tok imam tu, lagi teruk ya. Habis satu jemaah tak sah sembahyang. Itu nombor 4. Nombor 5. Mengapa rokok itu haram? Mengapa rokok itu haram nombor 5? Setiap kilang rokok mesti kepunyaan Yahudi dan Nasrani. Apa saja jenis rokok, kepunyaan Yahudi atau Nasrani. Nah, semua. Apa saja kita sebut nama dah. Kan sama dengan saya pula. Yang punya Yahudi Nasrani, walaupun gudang garam tu. Gudang garam tu dari Indonesia. Tapi yang memilikinya orang Yahudi, orang Nasrani, bukan Yahudi, Nasrani ya. Ya, semua kilang-kilang rokok itu ada perjanjian dengan Israel. Ada perjanjian dengan Israel bahawa mereka mesti menyumbang sebahagian dari keuntungan mereka kepada negara Israel. Ya, mesti bagi duit kepada negara Israel tu. Berapa persen-persen adalah 10% ke daripada keuntungan tu. Bagi kepada Israel. Nah, Israel dapat duit tu apa buatnya? Apa buatnya? Beli senjata. Senjata tu nak bunuh orang Israel ke? Bunuh siapa? Nak bunuh orang Islam, orang Palestin. Ingat tu. Jadi maknanya siapa isap rokok, dia ada saham untuk membunuh orang-orang Islam, orang Palestin, ya, orang Gaza dan sebagainya. Ingat tu, dia ada saham tu. Ingat ya, puih, tank. Faham ke ni? Puih, tank. Puih, tank. Puih macam mana? Tank. Ingat tu. Itu dia sebab rokok tu haram ya. Semua kerajaan-kerajaan dalam dunia ni mengatakan rokok tu adalah haram ya. Arab Saudi mengatakan haram, Malaysia mengatakan haram, Indonesia mengatakan haram. Tiba-tiba orang merokok tu alah makruh ni. Entah ya. Belum baca kitab lagi. Udah 27 minit dah. Ambil kitab baca, senang. Ketahui olehmu bahawasanya segala jalan yang menyampai kepada Allah Ta'ala, apa saja ya, menyampai kepada Allah Ta'ala, iaitu segala jenis ibadah dan taat dan khabar yang datang akan dia oleh Rasul daripada Allah. Apa saja berita datang dari Allah Ta'ala. Kewajipan datang dari Allah Ta'ala. Semayang, siapa perintahkan semayang? Allah Ta'ala. Dan ini direct dari Allah. Semayang tu perintah direct dari Allah tu. Tak ada melalui Jibril. Dipanggil Nabi Muhammad daripada bumi ni naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, lalu memberikan perintah semayang. Mula-mula berapa waktu? Mula-mula berapa waktu? 50. Turun sekarang tinggal 5. Ini satu jenis ibadah yang langsung datang dari Allah SWT. Dia tak ada melalui malaikat Jibril ya, tak ada wahyu. Terus semayang je. Ya, jadi semua dari Allah. Kerana kita besok nak berjumpa dengan Allah Ta'ala di syurga ya. Dan khabar pun betul, cerita-cerita tentang Nabi Musa, siapa ngajarnya? Allah ngajar. Cerita tentang Nabi Adam, siapa ngajarnya? Allah ngajar dalam Quran ya. Cerita tentang Qabil dan Habil bergaduh, berbunuh-bunuh, siapa ngajarnya? Allah ajar kita tak tahu cerita itu. Cerita Nabi Ibrahim, siapa ngajarnya? Allah ngajar. Ada tak cerita Nabi Ibrahim dalam Quran? Ada ke tak? Ada. Allah perintahkan dia supaya menyembelih anaknya sendiri, iaitu Nabi Ismail. Ya. Aku bermimpi tiap-tiap malam, kata dia Nabi Ibrahim, apa beranaknya, bahawa aku ni aku disuruh Allah untuk menyembelih kamu katanya. Apa pendapat kamu katanya? Maza tara? Apa pendapat kamu katanya? Nanya kepada Nabi Ismail. Apa jawab Nabi Ismail? If'al ma tu'mar. Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan dapati aku insya-Allah menjadi orang-orang yang sabar. Itu jawab Nabi Ismail. Tahu?
Kalau Haji Ibrahim dia datang bapak ngabur kan, aku nak nyembelih kamu je, aku mimpi nak nyembelih kamu je. Agaknya macam mana? Apa jawab Haji Ibrahim? Tak ada lari. Haji Ibrahim tak lari, bukan jenis lari je tau. Tak lari. Lawan beda. Macam mana? Oh, ayah, saya kecil ayah biarkan saya. Nabi Ibrahim kan Nabi Ismail itu biarnya. Tak ada ditinggalkan makanan, tak ada ditinggalkan bekalan apa, dia tinggal begitu je dengan maknya Siti Hajar. Ya ke tak? Dari kecil ayah biarkan saya tinggal begitu aja, nanya habur pindah sakit demam ke apa, habur tak erti je. Hari hari saya dah besar, datang baru 2-3 hari datang nak nyembelih saya. Ini tak. Itu kalau saya lah. Tapi apa kata Nabi Ismail? Kamu buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Nescaya kamu akan dapati aku daripada golongan orang-orang yang sabar. Itu dia. Itu Nabi Ibrahim. Sebab jenis itu dapat layak jadi Nabi, jadi Rasul ya, kerana dia sabar sungguh. Dia caranya. Itu taat tu, buat taat kepada Allah Taala. Ya, jenis ibadah dan taat dan khabar dan berita-berita yang datang akan dia oleh Rasul. Berita itu diceritakan oleh Rasul. Rasul dapat dari mana? Dapat dari Allah. Kerana semua Rasul itu ada dapat wahyu. Apa itu wahyu? Berita dari Allah Taala ya. Itu wahyu. Rasul dia tidak bercakap ikut otak dia, bukan bercakap ikut nafsu dia. Dia tak bercakap sukati dia dah. Apa saja yang dicakapnya adalah dari wahyu yang didatangkan dari Allah Taala. Ya, mana tahu Allah khabar dalam Quran. Allah khabar dalam Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa, kata Allah. In huwa illa wahyun yuha. Dia tidak bercakap melalui hawa nafsunya. Dia tak bercakap dengan hawa nafsu dia. Tapi apa yang diperkatakan oleh Nabi adalah dari wahyu yang diwahyukan. Allah wahyukan dia. Ya. Jadi itu yang dia cakap tu. Bukan saja-saja seronok-seronok tak ada, menyedakkan suara saja tak. Apa saja diwahyukan oleh Allah kepada dia. Itu dapat cerita tentang Nabi Adam, cerita tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Ayub dan sebagainya. Macam-macam ceritanya. Dari mana kita tahu? Dari Allah Ta'ala. Allah khabar kepada Rasul. Ya. Rasul pula khabar kepada kita. Ya. Baik. Adalah datang dia oleh Rasul daripada Allah Ta'ala. Yang terkandung di sekelanya itu di dalam Al-Quran. Semua cerita itu ada dalam Quran. Ya. Dan hadis Nabi. Selain itu, untuk diterangkan Quran tu didatang pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu hadis. Kalau dari Nabi hadis. Kalau dari Allah apa? Firman. Ya. Allah berfirman. Rasulullah bersabda. Sultan Nazrin Shah bertitah. Haji Ibrahim berkata. Mana bertitah pula? Berkata. Itu hebat bahasa Melayu je tau. Bahasa lain tak ada. Bahasa lain dia satu-satu perkataan je. Ya, qala, kata orang Arab pun qala. Qala Allah, berkata Allah. Qala Rasul, berkata Rasul. Itu qala ya. Tapi bahasa Melayu ada kepelbagaian. Ada berbagai-bagai jenis. Kalau Allah berfirman, kalau Rasul bersabda, kalau raja bertitah, kalau orang biasa berkata. Hebat Melayu ya. Berarti kita bangga jadi orang Melayu. Siapa tak bangga jadi orang Melayu angkat tangan? Banggalah dengan bahasa kita sendiri ya. Macam-macam adanya. Ya. Alright. Itu kepada Rasul, dibagi kepada Allah, kepada Rasul, dan Rasul khabar kepada kita. Rasul itu sifatnya menyampaikan. Apa saja datang dari Allah disampaikan oleh Rasul. Tak ada disimpannya. Walaupun perkara itu menegur dia sendiri, menjatuhkan maruah dia, pun dikhabar kepada kita. Ada satu ketika Rasulullah tengah bermesyuarat dengan orang-orang Arab untuk menyatukan umat Arab. Macam mana nak menyatukan tu? Penting benar. Agenda mesyuaratnya penting. Tengah sedap mesyuarat tu, dengar dia satu orang, suara Rasul, dia pun datang dekat. Orang tu orang buta. Namanya Abdullah ibnu Maktum. Ada orang nama dia?
Abdullah ibnu Maktum orang putih. Dengar suara Rasul pun datang. Ni aku nak cakap nak nanya Rasulullah tentang masalah ni. Tanya masalah tentang taharah, tentang bersuci. Apa hukumnya ya Rasulullah ini. Orang tengah masyarakat. Atau dia bukan tahu, dia bukan nampak. Dia dengar suara aja dia datang. Rasulullah tengah mesyuarat, tengah penting bercerita begini untuk menyatu padu umat Arab. Jadi tak senang lah dia. Tahu tak senang. Terasa dia ni. Ini ngata daun ni. Lalu dia pun masak mukanya. Dan berpaling. Ngajak ke lain. Dia masak muka berpaling ke lain. Agak-agak lah tuan-tuan dan perempuan. Abdullah ibnu Maktum tu tersinggung kan? Kecil hati kan? Kenapa? Dia bukan nampak. Kalau dia jongor ni pun tak nampak. Tahu jongor? Ya Allah, dia tak kerti apa jongor. Jual lidah. Tapi yang dia dengar kan? Dia jongor. Nampak ke dia? Tak nampak. Tapi ada dah yang nampak? Allah nampak. Lalu Allah tegur perbuatan Rasulullah itu. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Pahala apa masa muka seorang hamba itu dan berpaling ia apabila didatangi oleh seorang buta. Ada pernah dengar ayat ni? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ada pernah dengar ayat ni? Itu ayat Quran tu tau. Surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Masa muka seorang hamba itu apabila didatangi oleh seorang buta. Allah tegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengenai diri dia pun dikaburnya pada kita. Kaburnya pada kita. Allah tegur aku gini. Tandanya apa? Nabi Muhammad tu amanah orangnya. Allah tegur dikabur. Allah puji pun dikabur juga. Itu Nabi ya. Cukup amanah dan juga menyampaikan. Tak pernah dia nyimpan apa saja yang daripada Allah SWT. Kalau saya lah macam Nabi Muhammad, ditegur di ketua kampung ke, kamu ni apa tak guna ni? Makan gaji putih aja. Jadi cikgu pun tak kerti nak ngajar. Bodoh, bingung, bangang, tengin kan dia. Lepas tu balik untuk ketua kampung. Datang cikgu. Cik Zul ni datang. Apa dia nak ada ketua kampung tu jumpa ustaz tadi kata? Tak ada apa, dia nak naikkan bakat aku ni. Tapi Rasul tak ada apa itu. Dikaburnya. Apa saja yang diperintah Allah dikabur kepada dia. Itu dia. Amanahnya Rasul ya. Kemudian apa? Dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah agama Allah Taala. Agama Allah tu agama Islam ya. Allah hanya redha dengan Islam saja. Itulah dia agama Allah Taala dan apa? Siratnya. Sirat apa? Jalannya. Bukan siratul mustaqim ni jalan nak menuju Allah. Sirat tu jalan. Siratul mustaqim tu jalan juga. Dia titi ya jalan tak? Nak menghubung antara padang mahsyar dengan syurga ada titian namanya siratul mustaqim. Titian ni kita jalan tu. Itu namanya jalan ya. Ini sirat. Jalan nak jumpa dengan Allah Taala. Dan apa? Sabil pun jalan juga. Sabil jalan Allah kan. Dan apa tu? Tali Allah ya, dan talinya hubungan dengan Allah. Macam mana hubungan dengan Allah? Sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran. Itu hubungan kita dengan Allah Taala ya. Dan talinya yang dan disuruh kita berjalan dengan dia. Ya. Ada Allah suruh wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ada tak? Peganglah teguh dengan tali Allah sekaliannya semua sekali. Wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah antara satu sama lain. Yang nak dipegang apa? Jalan menuju kepada Allah, tali Allah tu, hubungan dengan Allah Taala. Hubungan dengan Allah Taala apa? Ada 5. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu tali Allah ya. Itu 5 hukum tu. Pegang betul dengan tali Allah tu.
Dan sabilnya dan talinya yang disuruh kita berjalan dengan dia. Artinya ikut 5 hukum tu. Dalam hidup ni kena ikut 5 hukum. Apa saja ada diliputi oleh 5 hukum. Tak ada ketinggalan. Apa kita buat ada berjalan dalam 5 hukum tu. Kejap ni berjalan tak 5 hukum? Jalan tak 5 hukum kejap ni? Ya Allah, apa hukum mempelajari ilmu pengetahuan? Apa hukumnya? Wajib. Selama jalan ke tak wajib ni? Wajib. Jalanlah. Itu 5 hukum. Balik kan? Udah balik dari ngaji dah, kumpul 3 orang. Udah ngumpat anu. Jalan tak 5 hukum? Apa hukum jalan? Haram. Betul anu sampai ke rumah. Sampai ke rumah dah harga benar. Ambil buka peti air. Ambil air minum. Berdiri pa. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Makruh. Dah hukum makruh ya. Apa saja 5 hukum tu tetap berjalan setiap masa, setiap ketika, setiap detik ya. Itu 5 hukum tu. Itu dia panggil wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Ikut hukum Allah tu. Yang wajib buat, jangan tinggalkan. Yang haram tinggalkan, jangan buat. Yang sunat buat sebanyak-banyak mungkin. Jangan tinggalkan. Nak dapat darjat dari Allah, buat yang sunat-sunat. Yang makruh tinggalkan sebanyak-banyak yang mampu. Yang harus dijadikan ibadah. Buat tapi nak jadi ibadah. Makan tu harus. Bukan wajib. Kalau wajib berdosa kejap ni. Semua berdosa kejap ni. Apa? Tak makan? Bukan wajib ya? Hukumnya apa? Harus. Ya. Nak pahala tak? Harus tak ada pahala. Kerana peti harus apa? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Yalah, makan tak ada pahala, tak ada berdosa. Tapi tak pahala tak? Tak pahala tak ketika makan. Buat ada adab nak makan. Sebelum makan apa buat? Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Dapat pahala dah? Asalnya harus. Tapi bila kita ikut adab dapat pahala dah. Lepas tu capai yang terdekat je. Jangan nyongor dia yang jauh-jauh capai. Yang dekat je. Kemudian dapat pahala lagi. Kemudian konyah, lumat-lumat. Udah habis konyah dah hancur baru telan. Dapat pahala tak? Dapat pahala lagi. Nampak tu? Kalau ada ustaz dekat itu apa buat? Utamakan ustaz dulu. Kalau ada orang tua dekat itu, utamakan orang tua tu dulu. Jangan dia dulu membuat dalam pinggan dia. Utamakan orang tua dulu. Kalau ustaz tu dah tua, lagilah nak diutamakan. Kalau dia dah tua. Itu dah. Dapat pahala dah? Dapat pahala. Itu yang harus jadikan ibadah kepada Allah SWT ya. Alright. Dan talinya yang disuruh kita berjalan dengan dia. Ikut tali Allah tu ya. Dalam hidup ni ikut 5 hukum tu. Itu nama yang berjalan dengan dia. Dan berpegang dengan dia. Pegang tali hukum Allah tu. Pegang betul-betul. Dan yang disuruh akan kita dengan minta tunjuk akan dia. Ada jalannya. Dia ajar nak semayang opini. Nak puasa opini. Nak berpakaian opini. Ada tak? Nak berniaga opini. Jangan buat riba dan sebagainya. Ada petunjuk belakang tu. Ada panduan dari Allah. Yang berjalan dengan dia dan berpegang dengan dia. Dan yang disuruh akan dia dengan minta tunjuk akan dia. Dengan firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali baca secara tak? Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Baca betul-betul. Jangan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa tak boleh tu bukan qala-qala ya. Jangan ihdinas siratal mustaqim. Tu apa? Entah, saya tak tahu. Ada orang baca tu ihdinas siratal mustaqim. Jangan ada orang baca ihdinas tu ihdinas siratal mustaqim. Sira begini.
Sad bawah si ke sad bawah sa? Sad bawah si. Tadi macam mana betul? Ihdina, yang kan nya. Ihdinas siratal mustaqim. Ra tu berapa harakat? 2 harakat saja. Mad asli. Mad tabi'i ya. 2 harakat. Jangan ihdinas siratal mustaqim. Tak sah. Jangan ihdinas siratal mustaqim. Tak sah. Kena baca betul-betul. Baca Fatihah pun kena betul-betul. Bermula dengan bismillah kena baca betul-betul tau. Kerana bismillah tu salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Ada orang baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi macam betul tapi tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tak ada sabdu pada dalam. Padahal ada tak sabdu di situ? 3 tempat sabdu tu. Bismillah. Hir satu lagi. Hir-Rahman. Lagi. Nir-Rahim. 3 sabdu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa betul? Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Milah tu nama orang tau. Nyaut milah tu boleh. Ada orang baca begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Sini tak ada lah tempat lain. Sini ustazah semua takkan baca pokok itu juga. Sejak hari ngaji tajwidnya. Kena baca betul-betul. Bismillah tu. Kadang-kadang waqaf pindah, wasal pindah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf pindah, wasal pindah. Dah tinggal satu huruf, hilang satu huruf. Kalau nak waqaf lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak kena apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena apa? Ini dah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak wasal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru betul. Lagi satu banyaknya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ada tak orang baca begitu? One more time. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ada tak? Betul ke salah? Bunyi macam betul tapi salah. Waqaf tidak, wasal tidak. Kau nak waqaf? Ar-Rahmanir-Rahim. Tak kena apa? Maliki Yaumiddin. Baru betul. Kau nak wasal? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Saya bukan datang nak ngajar tajwid ni, tapi nak menyatakan kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang. Kadang-kadang yang cara-cara tu macam itu juga. Yang pakar tajwid pun macam itu juga. Tak mengambil perhatian. Tak ada sungguh-sungguh. Kita pun nak begitu ya. Jadi ayat Quran tadi apa? Ihdinas sirat. Bukan yang ihdinas. Tu jangan ada bunyi yang tak betul. Bukan qalqalah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim baik qaf ya. Iaitu tunjukkanlah olehmu akan kami akan jalan yang lurus, jalan yang betul ya. Itu surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Artinya agama yang sebenar, jalan yang benar tu agama yang benar. Tunjukkan kepada aku jalan yang benar. Jangan jalan salah. Yang benar agama apa? Islam saja agama yang sebenar. Mana tahu? Allah kabar. Ada tak Allah kabar? Inna dina indallahil Islam. Ada ke tak ada Allah kabar begitu? Ada. Yang lain semua tak betul. Yang lain semua tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Ini agama yang sebenarnya adalah Islam. Yang lain itu semua agama itu mensyirikkan Allah. Yang menunggalkan Allah hanya Islam saja. Mentauhidkan Allah hanya Islam saja. Lain semua mensyirikkan Allah. Hindu mensyirikkan Allah. Banyak benda Tuhannya. Rama Tuhannya, Wisnu Tuhannya, Sita Tuhannya, nak banyak Tuhannya. Lagi apa? Belum Hanuman Tuhannya. Itu Hindu. Buddha pun banyak Tuhan juga. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan sejuk, ada Tuhan panas, ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Kristian? 3 Tuhannya. Siapa Tuhannya? Isteri Tuhan namanya Maryam. Tuhan sendiri namanya Allah.
Anak Tuhan ada namanya apa? Isa. Tiga nampak. Semua agama lain itu mensyirikkan Allah. Yahudi mensyirikkan Allah juga. Katanya Uzair itu anak Allah. Apa saja yang mentauhidkan Allah hanya Islam saja. Sebab itu tuan-tuan yang pangkat besar, yang dah pencen-pencen dalam perjawatan yang besar tertinggi, kalau ada majlis, perempuan itu juga ada majlis merasmikan apa-apa majlis, jangan harus bercakap semua agama adalah baik. Syirik tu. Syirik. Semua agama adalah baik. Itu syirik tu. Kalau syirik boleh masuk surga kan? Tak boleh ya. Menyamakan Islam dengan Hinduism, menyamakan Islam dengan Buddhism, menyamakan Islam dengan Christianity, menyamakan Islam dengan komunism dan sebagainya. Yang betul hanya Islam saja ya. Itu siratal mustaqim tu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah, tunjuk kepada kami jalan yang sebenarnya. Dan firman-Nya lagi, apa lagi? Firman lagi. Wa anna hadza siratim mustaqima. Bukan. Wa anna hadza sirati ya, bukan tim ya. Bagi dia satu tu. Ya ya. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula wa la tattabi'u subula fa. Apa tu? Fatafarraqa bikum an sabili. Betul? Kalau salah apa tu? Saya bukan hafal ayatnya ni. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kenapa? Bahwasanya ini agama Islam ya. Wa anna hadza ini sirati, jalan yang benar ya. Sirati mustaqimah, jalan agama Islam yang lurus, jalan yang betul. Iaitu jalan aku yang aku redha. Artinya jalan aku redha, Allah redha. Artinya agama aku, hal keadaannya yang betul, agama Islam yang betul, jalan Islam tak betul. Maka apa tu? Maka ikut oleh kamu akan dia. Ikut Islam saja. Bila kita ikut Islam itu namanya amal soleh. Bila kita buat cara Islam, amal soleh. Puasa cara Islam, amal soleh. Sembahyang ikut Islam, amal soleh. Ya. Haji ikut Islam, amal soleh. Nikah kahwin ikut Islam, amal soleh nama. Itu namanya amal soleh. Sedangkan orang kafir tu buat juga apa yang kita buat. Kita sembahyang, orang kafir sembahyang ke dah. Sembahyang ke dah? Sembahyang, tapi bukan cara kita. Dia cara dia lah. Jadi yang terima ke sembahyang cara orang Kristian? Terima? Tak terima. Sembahyang ikut cara orang Hindu terima ke? Tak terima. Sembahyang ikut cara orang Buddha terima ke? Sembahyang ikut orang Yahudi terima ke? Yang terima hanya cara Islam. Bermula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Itu pun ada syarat tertentu. Mesti betul, mesti cukup, mesti ikhlas, baru diterima tanda ya. 3 tu, betul, cukup, ikhlas. Sembahyang ada rukun. Ada rukun qauli. Rukun qauli tu apa? Rukun bacaan. Mesti dibaca. Dan baca tu nak betul. Jangan bantai tu tak boleh. Allahu Akbar, betul kan? Dia nak takbiratul ihram, Allahu Akbar, betul kan? Tak betul, tak sah, tak terima. Kemudian apa? Allahu Akbar, betul kan? Kaf tu qala-qala kan? Allahu Akbar, sah kan? Tak sah. Mesti betul. Yang kedua mesti cukup. Bila sembahyang tu mesti rukun 13 rukun tu kena dilaksanakan betul-betul. I'tidal, jangan bergerak. Tengok orang je, sami Allahu liman hamidah di tangannya. Batal ke tak? Ngapa batal? 3 gerak betul-turut membatalkan sembahyang. Itu baru diterima. Kemudian yang ketiga,
mesti semayang tu kerana siapa? Kerana Allah. Bukan nak nunjuk-nunjuk. Bukan kerana orang ya. Dia mula-mula jadi imam. Nak jadi imam tu cadang-cadang nak baca inna ataina je. Ya. Dia pun tengok belakang. Tengok belakang ada mufti, ada qadi, ada wakil rakyat, ada tok ngulu, ada menteri pun ada. Sudahnya kalau aku baca inna ataina tak ada standard. Aku baca surah Yasin dari mula sampai habis. Apa tu? Dia tahu dia aku ni imam handal, terror. Kalau kerana orang macam udah ada riak, ada ujub, ada takabur ya. Ketika itu terima Tuhan tak? Dapat pahala ke? Tak dapat pahala. Buyuk ikhlas semata-mata kerana Allah ya. Apa saja buat ikhlas. Saya ni berapa juga datang dari kampung. Udah lepas ngajar, masuk mentaka, keluar balik, masuk mentaka, keluar balik, buka bonet, tutup bonet. Tengok tayar keliling. Ngapa? Kerana bendahari tak ada dekat. Ngapa hendak ke bendahari? Kerana hendak kan envelope. Jadi dapat envelope je lah. Biar buat tu semata-mata kerana Allah ya. Buat kerana Allah, bukan kerana envelope. Jadi paginya istihar. Kalau tak ada apa-apa pun, waktu saya datang, kalau tak ada tak ada uzur, tetap saya datang ya. Kalau tak ada apa-apa pun. Tapi kalau ada apa-apa, nyongin lah. Kalau ada nyongin, bukan minta. Ada saya bagi syarat. Kamu kalau nak saya datang mesti bagi saya banyak ini, ada? Tak ada. Kalau nak bagi, tak bagi tak? Jangan jual ayat-ayat kami dengan harga yang sedikit, kata Allah. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat kami ni dengan harga yang sedikit. Kalau dapat satu dunia pun di sisi Allah sikit tau. Itu dia. Mana kiranya? Bahawasanya ini agama Islam, iaitu jalan aku. Artinya agama aku. Hal keadaannya yang betul. Yang betul Islam aja, lain tak betul ya. Maka ikut oleh kamu akan dia. Dan jangan ikut selain. Jangan ikut sekalian kamu akan segala jalan yang lain daripadanya. Jangan ikut jalan lain berislam. Semua ikut Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, akhlak cara Islam, apa saja. Hiburan cara Islam, iaitu segala jalan yang kufur. Kufur, masuk neraka ya. Apa itu kufur? Ingkar. Itu nama kufur ya. Bahasa Arabnya kufur, bahasa Melayunya ingkar. Segala jalan yang kufur dan sesat. Kufur itu sesat dah, tak betul, sesat dah. Benda tak betul. Dan bid'ah. Bid'ah tu apa? Dibuat atas nama Islam sedangkan tak ada apa-apa, tidak ada diajar oleh Islam. Itu namanya bid'ah. Contoh apa? Bila kahwin, anak kahwin, ada pula upacara apa? Upacara bersanding. Panggil pula orang bandar. Tepuk orang bandar. Ya la ilaha illallah ya. Dia memang bersanding. Berkedip mata apa tak? Atas nama Islam, tapi tak ada ajaran Islam, suruh bersanding. Betul panggil pula Tok Imam. Baca doa. Tok Imam membaca. Tok Imam Zul, ada Zul mana dia? Dia membaca, Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu wa kabbarnahu halnahu. Ya Allah, berilah pahala di atas bacaan kami. Padahal nak pahala. Pasal perbuatan itu apa? Bid'ah. Bid'ah tu setiap yang baru adalah bid'ah, setiap yang bid'ah adalah sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Jangan buat yang bid'ah ya. Jadi dengan bid'ah maka jadi bercerailah jalan itu dengan kamu daripada jalannya. Jangan ikut jalan lain ya. Bercerai kamu. Fatafarraqa itu benar bercerai ya. Fatafarraqa bikum an sabili. Bercerailah kamu daripada jalannya.
Kan firman lagi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Artinya apa? Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah antara satu sama lain. Jangan pecah belah. Sentiasa pegang teguh ya. Dengan tali Allah. Jangan kamu berpecah belah. Tali Allah tu apa? Hukum hakam Allah. Artinya berpegang oleh kamu dengan tali Allah. Artinya agama Allah. Padahal sekaliannya semua sekali lah nak pegang apa saja hukum Allah tu nak pegang betul-betul. Dan jangan bercerai-cerai. Jangan bercerai-cerai sekalian kamu dengan berpegang kepada agama yang lain, agama yang lain daripada agamanya. Jangan ikut agama lain, nak ikut Islam saja. Iaitu segala agama syaitan, agama syaitan. Dan kufur tu ingkar, dan bid'ah, dan sesat. Jangan ikut yang lain. Semua yang lain tu daripada Islam semua sesat, semua bid'ah, semua kufur namanya. Itu pegangan tu. Kena pegang betul-betul dengan Islam. Baru dipanggil amal soleh. Kalau tidak, amal kufur. Kufur artinya ingkar dengan perintah Allah Taala. Bermula agama Allah yang mudah, yang dinamakan, dan dengan agama Islam yang mudah, yang dinama akan dia dengan agama Islam. Agama Islam ni mudah, semayang bukan terus benar. Dengan apa? Dengan dinul haq. Dinul haq, din tu apa? Agama. Haq tu agama yang benar. Dinul haq, agama yang benar. Seperti yang telah lalu bahasnya, dah bahas dulu tu pada apa, bicara ad-din dulu, dah baca ad-din ya. Dan ketahui olehmu pula bahawasanya pekerjaan agama Allah apa tu? Tersimpan ia pada 3 bahagi. Agama Allah tu simpan pada 3 bahagi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Itu bulan depan kita baca ya. Kita akan mula esok tu. Dan ketahui olehmu pula bahawasanya pekerjaan agama Allah itu tersimpan ia kepada 3 bahagi. Ya. Saya dah ngajar 1 jam 2 minit 34 saat. Dengar tak? Dengar. Siapa tak dengar kat sana? Sebuah lah. Saya dah kutai ngajar tau. Dah kutai. Bukan 10 tahun dah ngajar. Kutai. Daripada umur 18 dah ngajar. Sampai kena hari 80. Jadi dah kutai ya. Bila dah itu mujur duduk atas bangku tu. Kalau bersilai, mulai bersilai, berselemput, bersilai balik, berselemput balik. Rasa-rasa nak baring, segan pula ustaz di depan. Jadi cukuplah sekadar itu ya untuk pagi ini. Udah ke belum? Nak tambah lagi? Siapa nak tambah pukul 12 kan sangat? Siapa nak tunggulah, saya nak balik. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan dapat faedah, dapat manfaat daripada perjumpaan kita pada pagi ini. Sebelum saya tutup, supaya jangan kempunan, jangan terbuku hati kata orang Kuala. Siapa ada apa-apa bangkangan? Anybody has got any objection? No. Mana setuju belakang tu? Alright. Yang kedua, siapa ada apa-apa soalan? Tak ada? Alhamdulillah. Ada angkatan? Sila. Tak nampak ni? Gelap. Waalaikumsalam. Ya, faham. Macam mana nak jadi orang yang beriman, yang sebenar-benar beriman? Teorinya ada, tapi praktikalnya saya tak. Praktikalnya tak ada lah ya. Teorinya ada. Kita mesti melalui 3 proses yang dipanggil takhalli.
Yang kedua tahalli. Yang ketiga tajalli. Ini 3 proses. Tahalli, tahalli, tajalli. Tahalli apa? Apa itu tahalli? Tinggalkan. Ya. Tahalli itu jangan buat benda-benda yang maksiat. Itu tahalli ya. Jangan buat maksiat langsung. Isikan dalam tu tolak sifat-sifat mazmumah. Tolak benda-benda yang berdosa. Tolak benda-benda maksiat. Itu namanya tahalli. Yang kedua tahalli. Bila dah kosong, botol tu dah kosong, tak ada pencemaran, tak ada apa isi-isi apa, tak ada, bersih botol tu, isi dengan apa? Isi dengan kebaikan. Isi dengan sifat sabar, isi dengan sifat redha, isi dengan sifat tawakal, isi dengan sifat ikhlas, makanya itu namanya tahalli. Yang tadi apa? Tahalli, buang sifat-sifat mazmumah. Artinya apa? Buang hasad dengki, buang ujub, buang riak, buang takabur, buang semua. Bila botol macam botol ni, ya, buang semua isi-isi yang kotor-kotor tu. Tinggal botol yang kosong, apa buat? Isi dengan kebaikan. Isi dengan sirap lah, apa, supaya sedap ya. Itulah. Itu tahalli. Tahalli itu isi dengan sifat-sifat mahmudah. Bila ada tahalli dan tahalli itu, baru datang tajalli. Tajalli itu dari Allah. Baru ada rasa. Rasa Allah Maha Hebat. Rasa Allah Maha Sempurna. Rasa Allah Maha Kuasa. Rasa Allah Maha Melihat. Terasa Allah Maha Mendengar. Terasa Allah Maha Mengetahui. Itu namanya tajalli. Itu nak menguatkan iman. Mula-mula buang dulu sifat semua. Ya, buang dulu sifat-sifat yang keji tu. Sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jangan ada takabur, jangan ada riak, jangan ada ujub, jangan pemarah, jangan kedekut dan sebagainya. Itu dalam ngaji tasawuf juga. InsyaAllah lepas itu akan terasa kebesaran kebesaran Allah Ta'ala. Baru namanya tajalli. Terasa. Itu Allah datangkan tu. Automatik. Bila kita buat itu, terasa kebesaran Allah Ta'ala. Itu teorinya. Soal boleh buat tak buat itu terpulang betul-betul dan pembalik. Boleh buat atau tidak? InsyaAllah lepas itu beriman tak? Bila dah terasa kebesaran Allah, berani ke nak membuat perkara yang dimurkai oleh Allah? Berani ke nak buat perkara yang Allah benci? Jadi maknanya yang haram dia tak buat, yang makruh pun ditinggalkannya. Bila dapat itu, kuat iman tu insyaAllah. Kita kuat iman ni dengan ibadat. Lagi rajin dia semayang, bertambah kuat imannya. Lagi rajin dia puasa, bertambah imannya. Lagi rajin dia jaga akhlak, bertambah imannya. Kalau tak kurang iman, buat maksiat. Buat aja maksiat. Kerana dosa tu boleh membawa kepada kekufuran. Kalau dosa, kita buat satu dosa macam datang apa? Satu titik hitam dalam hati. Dapat dosa lagi, titik hitam lagi. Dapat dosa lagi, titik hitam. Jadi titik hitam datang top. Dia buat dosa. Buat lagi dosa, top titik hitam. Bila dah banyak titik hitam tu, jadi apa? Bukan, dah jadi tompuk hitam. Ya tak? Apa dah? Tompuk hitam. Buat lagi dosa, tompuk hitam tu tambah. Dah tompuk tu berkumpul. Berkumpul. Ya? Bila berkumpul tompuk tu jadi apa? Seluruh hati itu dah hitam. Bahagian luar tu hitam. Itu dia panggil toba'un. Toba' ya. Tadi quflun. Tompok hitam tu quflun. Quflun tu udah terkunci. Mula dari satu titik hitam dia panggil ron. Ada pernah dengar ayat ni? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tak pernah dengar ayat ni? Bahkan ada titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Kalau ada dosa, titik hitam tu berkumpul. Jadi apa? Tompok hitam. Dia panggil quflun. Dah terkunci. Tambah lagi. Quflun tu udah bertukar jadi tobaun. Dah merata hitam je. Macam orang jatuh kepada dalam podu mengkuang. Orang tahu mengkuang ke mana? Kalau jatuh dalam podu mengkuang, duri mengkuang tu senang ke susah nak buangnya? Susah. Satu berkejam-kejam tak habis-habis.
Itu orang udah dosa banyak benar. Itu sebab kalau dah banyak dosa, taubat pun payah nak apa? Nak taubat pun payah. Teringat je dosa ya. Kemudian kalau dah berkumpul dah jadi taubat, datang lagi dosa, udah tak muat dua. Dia cuma dua lah. Udah tak muat di luar. Kemana datang dosa tu? Masuk dalam hati. Maknanya hati tu luar dalam hitam, dosa banyak. Masa itu apa? Udah padat dosa dengan titik dengan benda-benda hitam apa jadi? Apa dia? Hatam. Tahu khatam? Macam kita dah habis baca Quran apa buat? Khatam lah. Khatam. Macam Firaun, macam Namrud, khatam. Itu Allah sebut dalam Quran apa? Tuan nama ayat tu. Khatamallahu ala qulubihim lagi wa ala sam'ihim wa ala absarihim apa dia? Ghishawa wa lahum azabun azim. Allah dah tutup kemas pintu hati tu. Dengan tak boleh masuk kebenaran lagi dah tutup pintu hati tu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan pendengaran datang dari siapa-siapa datang ngajar. Haji Ibrahim ngajar buat nahin buat takti je dia. Datang Dr. Zakir naik datang buat takti nahin je, tahu nahin, nohain aja. Datang siapa-siapa pun tak mau masuk. Dan pada pandangan mereka ada risyawah. Apa risyawah? Dinding, tak nampak kebenaran. Dia nampak apa yang dia buat je, nampak seronok aja. Kalau jenis orang apa itu? Walahum azabun azim. Bagi mereka azab yang amat besar. Jadi jangan berani benar buat maksiat. Kerana maksiat itu boleh membawa kepada kekufuran. Walaupun asalnya dosa kecil. Asalnya dosa kecil je lah. Tapi boleh tak dosa kecil dia boleh tak dosa kecil jadi dosa besar? Boleh. Jangan mula-mula berani dengan dosa kecil. Alah dosa kecil jadi dosa besar lah. Alright, itu teorinya. Dapat ke tak dapat tu usaha lah. Kalau Allah bagi kesenangan, senang tak dapat? Bergantung pada Allah. Bila Allah kata senang, senang. Kalau Allah kata susah, susah. Mudah-mudahan Allah senangkan iman kita. Tambah umur bayi kita ni. Mudah-mudahan Allah tambah iman dia makin lama makin kuat. Akhirnya kita jadi orang yang benar-benar beriman. Alright, bagus soalan tu. Lagi? Habis. Mujur punya. Dia yang besar sekali pahala. Ada lagi. Dosa mengumpat kecil ke besar? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita, kata Allah. Adakah kamu tu berkenan, suka makan daging saudara kamu yang telah mati? Suka ke? Abang udah mati. Ada lagi mayat tu. Datang kita ambil pisau, daging. Daging perih tu. Betul buat masak merah. Buah kicap. Itu makan. Siapa nak katakan? Itu dosanya. Dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Bukan dosa kecil. Kena minta ampun kalau mengumpat. Minta maaf lah ya, timah. Teman ngata mikir tu macam-macam katanya. Ngata mikir tu kuat makan lah, nunjuk-nunjuk lah, mulu teropor lah. Kena minta dia. Pang tampornya apa buat? Apa buat? Tampor di timah macam. Diam. Jangan melawan. Walaupun kita badan gemuk, badan besar. Jangan melawan. Kalau tak diampun dosa je. Pang tampor sekali lagi. Diam. Senyum je. Ampun dia. Ampun dia. Itu apa kamu tu? Dia pun kena bawa barang. Apa buat? Lari jangan teru. Lari. Kalau lari nanti habis putih kepala tu. Jadi tu macam tu ya. Ngumpat ni dosa besar tau. Hati-hati ye pun. Yang kita ngumpat tu benda ye je dah. Ye dia namanya ngumpat. Kalau tak ye namanya dusta. Mana tak? Nak ngumpat kan nak dusta? Mana-mana pun tanda ya. Ngumpat pun tanda, dusta pun tanda. Jadi jangan mencerita. Kerti ngumpat tu apa? Menceritakan hal seseorang yang kalau dia dengar, dia marah. Itu ngumpat namanya. Kita cerita pasal timah. Kalau dengar dia timah, marah dia. Itu ngumpat namanya. Atau dia benci. Tak ada marah pun dia benci. Dia tak nak dengar. Itu namanya ngumpat. Jadi yang eloknya, jangan cerita langsung hal orang lain.
Gantikan dengan kalau rasa nak ngumpat apa? Sudah rasa benar nak ngumpat cimah tu, oh, ganti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mana lebih baik? Subhanallah ke ngumpat dia? Subhanallah. Ya. Wallahu alam. Lagi? Udah dua. Tadi dia bersuara kepala, betul udah bersuara pahala kan? Kerana dia nanya seorang, ini ada seorang lagi, dua. Jadi dua, dia nanya, dia jawab. Dia nanya, dia jawab. Sampai bersuara pahala? Orang jawab dia ada dua kali, dia sekali-sekali je. Sebab kalau ramai nanya, semua orang nanya, orang jawab, yang besar sekali pahala siapa? Tukang jawab lah. Alright, so soalan kali, kalau ada soalan, tanya, insyaAllah. Dapat pahala bawa balik ke kampung tau. Besar pahalanya. Alright, sekian dulu. Minta maaf lah ya. Macam pandai benar ni bukan pandai. Action aja. Jadilah sekurang-kurangnya ada action. Kalau action pun tak ada, udahlah ilmu tak ada, action pun tak ada. Apa yang ada? Apa tak ada? Jadi sekurang-kurangnya ada action. Esok tanya dia sampai ngaji orang komen semalam. Allah, ustaz action tu. Tak apalah, ada nama action. Alright, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin.